Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi kafatil anbiya wal mursalin wa awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin was-sadatina as-sufiyyatil muhaqqiqin وسائر مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai-bagai limpah kurnia dan nikmatnya yang tidak terhingga, dan kita mengucapkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita diberi peluang untuk bertemu. Saya kira mungkin dalam 3 bulan juga ya, kita tak dapat berjumpa meneruskan kuliah kita. Dan ini kuliah pertama saya pasca PKP lah di kementerian ni. Semoga kita dapat meneruskan pengajian kita seperti biasa selepas pada ini. Cuma sebagai permulaan kepada kuliah yang sudah lama terhenti, saya mungkin tidak terus masuk kepada bab yang dibincangkan. Sepatutnya kita akan membincangkan satu bab baru, prinsip bahagian kedua, iaitu 10 prinsip amal lahiriah. Prinsip yang ketujuh berkaitan dengan mencari rezeki yang halal. Itu saya akan sentuh sedikit nanti di hujung. Cuma sebagai suatu mukaddimah kepada kuliah kita yang baru, macam masuk semester baru pula rasanya. Dah lama tak jumpa, dah orang kata dah sejuk. Jadi kita refresh balik, kita kasih perangat balik. Jadi kitab yang kita baca ini berjudul Al-Arba'in fi Usuluddin, yang bermaksud 40 prinsip dasar agama. Dan kitab ini dikarang oleh seorang tokoh ulama yang terkemuka dalam dunia Islam, khususnya dalam kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Kita biasa sebut Al-Imam Al-Ghazali, atau nama penuh beliau ialah Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali. Jadi daripada nama itu kita dapat lihat daripada nama beliau Muhammad, bapanya juga nama Muhammad, datuknya pun nama Muhammad, moyangnya baru nama Ahmad. Jadi ini adalah satu kebiasaan sebenarnya dalam masyarakat Arab yang menamakan anaknya seperti itu. Anak ikut nama bapa, ikut nama datuk. Imam Al-Ghazali ni dia ada 2 orang adik-beradik. Seorang adiknya tu bernama Ahmad. Jadi Ahmad juga seorang ulama sufi yang terkemuka, juga seorang yang alim. Dan kita jangan terkeliru pula dengan seorang lagi tokoh yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Ada seorang ulama Mesir, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Al-Azhar yang wafatnya tu di Saudi, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengarang beberapa kitab. Antara kitabnya yang terkenal ialah Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana
kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Sebab seringkali saya temui orang-orang yang terkeliru di antara Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi kitab yang kita baca ni ialah kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau ringkas kita sebut Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini berbicara tentang ilmu tasawuf. Mungkin orang kadang tertanya, kitab ni sebenarnya bincang tentang apa? Jadi kitab ni berbicara tentang ilmu tasawuf, namun di dalam perbincangannya itu dia memulakan perbahasannya dengan menjelaskan prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian menceritakan serba sedikit tentang rahsia-rahsia syariat. Kan itu dalam kitab ini, sesuai dengan judulnya, iaitu Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama, dia telah membahagikan kitab ini kepada 4 bahagian. Jadi ada 40 prinsip, 40 bahagi 4, maksudnya setiap bahagian itu ada 10 prinsip. Apakah dia keempat-empat bahagian tersebut? Keempat-empat bahagian tersebut, yang pertama sekali disebut sebagai ilmu. Yang beliau maksudkan dengan ilmu di sini ialah berkaitan dengan al-aqaid, iaitu akidah. Dan akidah itu membabitkan perbincangan tentang ilahiyah, ketuhanan. Apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, apakah sifat-sifat yang mustahil baginya, serta sifat yang harus baginya. Kemudian perbincangan tentang an-nubuwat, kenabian, tentang apakah sifat-sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, apakah yang mustahil bagi mereka dan yang harus buat mereka. Dan kemudian perbincangan tentang al-ma'ad, yang berkaitan dengan hal ehwal akhirat. Jadi itu merangkumi 10 prinsip pertama yang boleh kita anggap sebagai dasar. Sebab dalam pengajian Islam ni kita tahu bahawa ilmu-ilmu Islam ni dibangunkan di atas dasar. Dasar dia ialah dasar akidah. Jadi nak menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya, mestilah pertama sekali mempunyai akidah yang sahih. Akidah yang sahihah, akidah yang betul, sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Jadi akidah kita tu kita kena pastikan sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para salafus salih kita. Jadi itu bangunan asas nak membentuk dasar nak membentuk sebuah peribadi mukmin yang sejati. Kerana itu Imam Al-Ghazali dia memulakan dahulu perbicaraan dalam kitab ni berkaitan dengan akidah. Setelah itu barulah dia masuk pula perbincangan tentang al-amal al-zahirah. Tentang al-amal al-zahirah ni kita dah bincang beberapa perkara dah, 6 perkara lah. Yang terakhir kita bincang itu tentang zikrullah. Dan hari ini kita akan sentuh sikit kerana di hujung berkaitan dengan mencari rezeki yang halal. Jadi dalam kategori yang kedua ini dia berbicara tentang al-amal al-zahirah. Maksud al-amal al-zahirah ni ialah amalan-amalan zahir, iaitu pekerjaan anggota badan kita yang berkaitan dengan ritual ibadat, yang berkaitan dengan ritual ibadat, yang berkaitan dengan muamalat kita. Tetapi di sini Al-Imam Al-Ghazali dia tidak membicarakan tentang hukum hakam. Fokus beliau lebih kepada membicarakan hikmah-hikmah, adab-adab, rahsia-rahsia di sebalik ritual ibadat dan juga muamalat kita. Jadi tentang fiqh Imam Al-Ghazali dia dah bahas panjang. Imam Al-Ghazali ni dia mengarang beberapa kitab penting di dalam ilmu fiqh. Kerana beliau salah seorang tokoh fuqaha Syafi'iyah yang terkemuka. Beliau murid kepada Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Beliau mengarang beberapa kitab penting dalam fiqh. Antaranya yang paling besar ialah kitab Al-Basit. Itu kitab ni yang paling besar. Bila kita sebut paling besar, maksudnya yang dikarang tu berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Saya tak pernah lihat lagi lah kitab Al-Basit ni. Kemudian yang kedua ialah kitab Al-Wasit. Al-Wasit ni lebih
sedikit, kurang sedikit berbanding dengan Al-Basit. Al-Basit lebih banyak jilidnya. Al-Wasit sederhana. Sebab wasit tu maksudnya yang pertengahan. Itu pun masih berjilid-jilid lagi. Saya pernah melihatnya sekali dahulu semasa hadir ke Ma'rad Kutub, pameran atau pesta buku, pesta buku di Mesir. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke sana, saya dapat melihatlah kitab Al-Wasit yang baru sahaja diterbitkan, yang ditahqiq oleh Dr. Syekh Ali Al-Qarahdari. Dr. Ali Al-Qarahdari yang merupakan Setiausaha Kesatuan Ulama Dunia. Berjilid-jilid juga. Masya Allah. Kemudian kitab Al-Wasit tu direngkaskan lagi menjadi kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz inilah kemudiannya disyarahkan pula oleh seorang tokoh ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi kitab Al-Wajiz ni disyarahkan jadi Muharrarul Wajiz, yang kemudian daripada kitab inilah kemudiannya dasar-dasar mazhab Syafi'i itu kemudian di-elaborate lagi oleh ulama-ulama yang datang terkemudian. Kemudian ada lagi kitab Al-Khulasah. Jadi Imam Al-Ghazali ni dia bukan orang biasa-biasa lah. Kadang-kadang ada setengah orang dia meremeh-remehkan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kita ni, sikap kita terhadap ulama, pertama memang kita kena ada sifat memuliakan, tetapi tidaklah sampai mentakdiskan. Maksud takdisnya apa? Kita kultuskan, tak mungkin. Sebab setiap perkataan itu diterima dan ditolak, melainkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama kita muliakan. Kita muliakan sebagai memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka adalah pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ini Nabi sendiri yang tegaskan bahawa para ulama adalah pewarisnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah para penggantiku. Sahabat bertanya, siapa dia para penggantimu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina ya'tuna min ba'di wa yarmuna ahadithi wa yu'allimuna an-nas. Yang datang sesudah aku, yang meriwayatkan hadis-hadis aku, kemudian mengajarkan kepada orang ramai. Aukamakal. Jadi kita menceritakan tentang Imam Ghazali dengan rasa memuliakan, dengan rasa memuliakan. Kita boleh terus walaupun azan. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali dia dah tak bahas dah tentang hukum hakam dalam kitab ni. Jadi kalau saya selagi nak cari tentang hukum hakam ni tak banyak. Boleh rujuklah kitab-kitab fiqh yang lain. Cuma ada satu masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam. Ini sudah berlaku sejak dahulu lagi. Bahkan perkara ini yang cuba diatasi oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam program-program ilmiah dia. Apa dia? Bahawa rata-rata kita umat Islam bila beramal, kita hanya memfokuskan kepada aspek ritual ibadat, tetapi kita kurang beri perhatian kepada elemen spiritual daripada ibadat kita. Maknanya aspek rohaniah. Kita banyak daripada aspek-aspek zahir, sah batal sembahyang, tentang najis, benda-benda yang ritual yang memang kita kena beri perhatian. Tetapi kita kurang beri perhatian kepada elemen batiniah ataupun elemen rohaniah ibadat kita. Sudahkah khusyuk solat kita? Itu satu persoalan yang perlu kita cuba tanya diri kita. Kita dah solat sejak bila? Cuba tanya diri masing-masing, agak-agak bila mula solat? Kalau saya mula solat ni umur 9 tahun lah. Lepas tu adalah tuang-tuang, biasa budak-budak. Dah 9 tahun. Kalau umur 39 tahun dah berapa tahun dah? Katalah mula solat 10 tahun. Kalau dah 40, mana dah 30 tahun dia solat. Sudah sempurna tak pelaksanaan solat kita? Bukan sahaja dari sudut luar ibadat solat kita, tetapi peningkatan khusyuk di dalam solat kita. Bila sebut tentang khusyuk tu, antara lain
membabitkan ingatan kita terhadap Allah Ta'ala di dalam solat makin kuat atau sebenarnya semakin lemah? Semakin kita sibuk dengan kerja, maka semakin lari fikiran kita dari solat kita. Kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ketika doa iftitah. Aku hadapkan diriku pada pencipta langit dan bumi. Tapi hati kita sibuk dengan urusan-urusan langit dan bumi. Lupa dengan pencipta langit dengan bumi. Kerana itulah maka Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia menyebutkan kita ni sebenarnya munafik. Bukan orang lain, ni termasuklah diri saya. Kita sebenarnya hipokrit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabb hadzal a'titamah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad nasi wa ba'sul maqam la tukhliful mi'ad. Baik ya? Jadi Imam Ghazali kata kita ni sebenarnya hipokrit ataupun bersifat munafik. Kerana apa? Di lidah kita ucapkan lain, tetapi yang hati kita tu buat lain. Lidah sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku pada pencipta langit dan bumi. Tapi dalam fikiran kita sibuk dengan segala peristiwa yang berlaku di atas muka bumi. Sibuk dengan urusan diri kita, sibuk dengan urusan orang lain. Fikir baru terbaca gosip contohnya, ataupun terbaca skandal sekian, terbaca isu sekian. Tengah semayang tu kita duk berfikir dengan segala perkara tu, kita lupa kita menghadap kepada siapa yang bercakap dengan tuan-tuan puan-puan ni pun tak terlepas daripada masalah itu. Tak terlepas. Jadi Imam Al-Ghazali dia nak menyelesaikan masalah ni. Sebab itu bila kita sembahyang, kita beribadat, banyak dah ibadat kita buat. Berbagai-bagai ritual kita buat. Berbagai-bagai sambutan perayaan. Ma'al hijrahnya tak lama lagi ni apa? Raya hajinya tak lama lagi. Kemudian ada ma'al hijrahnya, kemudian maulidur rasulnya, kemudian nuzul Qurannya, kemudian nisfu sya'bannya, macam-macam kita sambut. Tetapi kualiti diri sebagai mukmin tu tetap tidak ada peningkatan. Tetap sama. Tak ada perubahan. Jadi sebenarnya kita rugi. Kerana kita hanya memfokuskan pada dimensi kuantiti, mengabaikan aspek kualiti. Hatta sebenarnya dalam bab kuantiti pun kita sebenarnya ketinggalan juga sebenarnya. Usah cerita kualiti ya. Cerita kuantiti. Kita mungkin daripada dulu kita hanya buat 5 waktu solat, tak lebih tak kurang. Tak apa, yang lain sunat aja. Sama je lah, saya pun sama je. Tak apa, sunat aja. Jadi daripada mula pandai semayang, itulah 5 waktu, sampailah akhir 5 waktu. Tapi pernah juga di zaman Rasulullah ada seorang datang jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku buat rukun Islam ni tak lebih tak kurang. Boleh tak aku masuk syurga? Ya, boleh masuk syurga. Syaratnya pelaksanaannya itu mesti dengan benar, dengan jujur, dengan keikhlasan, dengan keyakinan. Jadi yang sunat-sunat itu pun tambahan, tampungan kepada kekurangan daripada pelaksanaan yang wajib. Jadi Imam Al-Ghazali dia nak kita beranjak sikit pandangan kita. Jangan hanya memikirkan aspek luaran peribadatan kita, muamalat kita, tetapi mengabaikan inti batin daripada ibadat kita. Jadi ada elemen ritual, ada satu lagi elemen spiritual. Ritual form ibadat kita tu, alhamdulillah dah cantik dah, kan? Tapi elemen spiritual, contohnya tadi kita ada khusyuk dalam solat. Satu, kalau kita solat jamaah, terhasil tak ukhuwah pula daripada solat jamaah. Itu kan spiritual. Dah duduk sama-sama dekat-dekat dalam jamaah, tapi masih lagi berselisih, masih lagi dengki. Walaupun tubuhnya dekat, hatinya jauh. Artinya apa? Ada kekurangan dalam ibadat kita.
tak dapat merealisasi maksud daripada ibadat innamal mu'minuna ikhwah. Maksud sesungguhnya kaum mukmin tu adalah bersaudara. Kemudian kita menunaikan puasa, ada tak kita rasa solidariti dan juga rasa belas ihsan kepada orang-orang susah, orang yang kelaparan? Ataupun sebenarnya kita langsung tak peduli. Kemudian bila kita menunaikan haji dan umrah, dapat tak kita rasakan bahawa manusia ni bersaudara tanpa mengira warna kulit? Kan sekarang ni kan antara isu yang hangat diperkatakan di seluruh dunia, terutamanya yang sedang berlaku di Amerika sekarang, Black Lives Matter kan, BLM, Black Lives Matter. Bagaimana kita tengok rasisme yang sebenarnya masih membarah di Amerika Syarikat, yang sepatutnya kalau kita lah, kalau kalangan Islam, sebenarnya kita sudah ada solusi kepada masalah rasisme. Kerana kita ada konsep tauhid, mana Tuhan tu Maha Esa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadisnya, kullukum min Adam wa Adam min turab, la farqa baina Arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kamu semua ni daripada Adam, sedangkan Adam tu berasal dari tanah. Tak ada beza di antara orang Arab dengan bukan Arab, melainkan semata-mata dengan takwa. Jadi Rasulullah dah bagi satu solusi. Tapi bagaimana cara nak sampai pada tu? Melalui ibadat kita. Tapi ibadat tak akan dapat merealisasi elemen ukhuwah tu dalam kehidupan kita, melainkan apabila kita ada elemen spiritual, merasakan diri kita ni sama-sama hamba Allah. Dia raja atau rakyat biasa, sama-sama depan Allah tu hamba. Allah Ta'ala tak pandang kita raja, bahkan raja tu lebih takut lagi di depan Allah. Kerana apa? Lebih besar pertanyaan dan tanggungjawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan rakyat biasa. Itulah antara perkara yang saya pernah bacakan dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, tulisan Malcolm X. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya pernah baca kan petikan tulisan Malcolm X daripada autobiografi dia, tentang apa yang dia dapat daripada pekerjaan hajinya. Dia pergi haji, sedangkan beliau ni, Malcolm X, kita tahu sebagai pejuang kulit hitam ternama di Amerika. Dia ikut Nation of Islam, yang kemudian disedari sebagai sebuah ajaran sesat. Akhirnya dia menjadi seorang Sunni. Dalam Nation of Islam dia ajarkan bahawa orang kulit hitam lebih mulia daripada orang kulit putih, sebagai lawan daripada konsep orang kulit putih lebih mulia daripada orang kulit hitam. Jadi dia berlawan, sehingga terlibat dalam mungkin keganasan-keganasan. Akhirnya bila dia sedar tentang kesalahan fahaman dia masuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia pergi haji atas jemputan King Faisal pada waktu itu. Lalu dia kenallah hakikat ajaran Islam sebenar. Bila dia pergi haji, dia berjumpa dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai warna kulit, daripada yang sehitam-hitam warna kulitnya sampailah yang seputih-putihnya warna kulit. Tapi tidak ada apa yang disebut sebagai rasisme dalam diri orang-orang tu. Walaupun dia kulit putih, dia tak rasa diri tu lebih mulia daripada orang kulit hitam. Atau kalau dia kulit hitam, dia tak rasa dia lebih hebat daripada orang kulit putih. Kenapa? Kerana masing-masing berhadap kepada Tuhan yang sama. Jadi kan melalui ibadat yang kita buat tu, akhirnya dia mewujudkan satu semangat sosial. Jadi kita kata tadi, ibadat daripada ritual kepada elemen spiritual, maka ada natijah moral. Ada kesan moral daripada ibadat kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, contohnya. Solat dapat mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Kemudian bukan sahaja ada kesan moral, dia ada impact sosial pula dalam kehidupan kita. Jadi ibadat tu kan zahirnya nampak individual, kerja perseorangan, masing-masing dengan Allah Ta'ala. Tapi ada kesan sosial. Haji ada kesan sosial. Solat jamaah ada kesan sosialnya. Puasa ada kesan sosialnya. Zakat ada kesan sosialnya. Makan makanan yang halal ada kesan sosialnya. Jadi itulah baru terbentuk konsep yang dikata tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang beriman tu adalah bersaudara.
Tetapi nak boleh hasil daripada ibadat kita tu yang sifat spiritual, baru kita pergi kepada konsep yang ketiga, iaitu membersihkan hati dan akhlak daripada akhlak yang tercela, yang membabitkan 10 prinsip. Jadi kadang-kadang kita dalam solat kita masih membawa macam-macam sifat buruk kita. Kita mengangkat takbir Allahu Akbar, tetapi kita mengangkat takbir Allahu Akbar, yang lebih besar tu masih lagi diri kita. Allahu Akbar, tapi yang kita rasa lebih besar tu tetap diri kita. Maknanya tidak benar-benar membesarkan Allah. Kan bila kita setiap waktu tu Allahu Akbar, dilaungkan pula azannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau kita benar-benar menghayatinya, tentulah kita rasakan pertama kebesaran Allah, yang kedua kita rasakan kebesaran hukum hakam Allah, kita rasakan kebesaran agama Allah, kita rasakan kebesaran Islam tu dalam diri kita. Dan ketika itulah kita rasa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas kepada sifat-sifat tercela ni ialah apabila kita ada apa yang dipanggil sebagai al-ananiyah tadi. Asas kepada sifat tercela yang Imam Ghazali kata ni macam-macam. Ada hasad, ada marah, ada kedekut, ada gila pangkat, ada gila kuasa, ada gila macam-macam gila dah hari ni. Semuanya balik kepada masalah ananiyah. Ananiyah ni apa dia? Egocentrism, keegoan. Tuan-tuan kalau nampak orang berjalan kaki di luar, tak pakai baju, kemudiannya seluarnya tu dah nak rebeh lah. Dah nak rebeh lah. Nasib baik ada tali mengikat. Rambutnya kusut masai, bawa plastik, berjalan, kita kata ni orang gila. Orang gila. Tapi dekat luar ni sebenarnya ramai orang gila yang tak rasa dirinya tu gila. Orang gila harta berapa ramai di luar. Orang gila apa lagi? Gila makan. Pantanglah. Bangun tidur je tu. Bangun tidur tu dah fikir nak makan apa? Sebelum tidur dah fikir esok nak makan apa. Dia cerita makan. Gila makan. Lepas tu ada gila kuasa. Gila kuasa. Tak ada cerita lain lah. Cerita dia kuasa. Jadi gila kuasa. Tapi orang-orang ni tak pernah pun kita rasa gila. Kita pun jadi gila dengan sebab mereka ni. Jadi Imam Ghazali dia nak selesaikan masalah-masalah ni semua akhirnya berpunca daripada hati. Kemudian bila kita kosongkan hati pada sifat-sifat tercela, maka datang pula membincangkan tentang 10 prinsip akhlak terpuji, sifat-sifat terpuji yang harus kita tanam di dalam diri kita supaya kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara al-a'mal az-zahirah, amalan-amalan zahir yang perlu kita laksanakan di dalam hidup kita, yang juga boleh dianggap sebagai prinsip yang sangat dasar dalam perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah kasbul halal, iaitu mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Pernah satu ketika Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni dia murid kepada Al-Imam Abu Hanifah, sekaligus juga guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani seorang faqih, seorang mujtahid dalam mazhab Hanafi. Ada seorang datang kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, minta supaya beliau mengarang satu kitab berkaitan dengan sifat wara'. Sifat wara'. Wara' ni apa dia? Wara' ni iaitu sifat berhati-hati daripada terjebak dalam perkara-perkara syubhat. Itu wara'.
Kadang kita pun silap sikit konsep warak ni. Asal nampak orang tu pakai serban, pakai jubah, kita pun kata Syekh entah ni warak Syekh. Belum tentu. Sehingga kita lihat bagaimana sikap dia terhadap perkara-perkara syubhat. Jadi bila dia menjauhkan diri daripada perkara syubhat, berhati-hati dalam perkara syubhat, apatah lagi yang haram, maka itu dipanggil sebagai sifat warak. Ada orang kadang Masya Allah, ialah daripada penzahirannya luar biasa, nampaknya seorang yang sangat beragama, tapi tidak berhati-hati pada perkara syubhat, maka dia tak ada sifat warak. Ada orang kita nampak biasa-biasa je, kan, pakai slogin aja, pakai biasa-biasa t-shirt je, tapi bila bab ni, ini syubhat ni, bahaya ni, ni siapa buat ni barang ni, ni tak ada logo halal, macam-macam kan. Jadi sangat berhati-hati, maka dipanggil sebagai seorang yang ada sifat warak. Warak ni dia bukan hanya membabitkan hal-hal yang bersifat fizikal, makan, minum, pekerjaan. Dia juga membabitkan tentang pergaulan contohnya. Pergaulan. Kadang pergaulan contohnya, dia tengok orang ni, macam mana pembawaan agama dia. Kalau dia ni seorang yang nampak fasik ataupun kurang menjaga agama, lalai, maka dia cuba hindarkan diri daripada bergaul dengan orang-orang seperti itu. Maka itu juga bahagian daripada sifat warak. Nampak ni kalau aku bergaul dengan dia ni, aku pun ikut larut sama dengan dia ni, kan? Daripada elok jadi tak elok. Ataupun juga warak ni juga membabitkan tentang hati. Maknanya dia sangat berhati-hati dengan daripada penyakit-penyakit hati yang buruk. Dia sangat memberi perhatian. Ikhlas tak ikhlas ni kan, dia tengok diri dia, dia tak tuduh orang lain ikhlas tak ikhlas. Sebab ahli sufi ni dia lebih melihat kepada diri. Kita ni kadang-kadang lebih suka melihat kepada orang. Orang ni tengok bersedekah, kita kata ni tak ikhlas, ni menunjuk-nunjuk. Sibuk dengan kerja orang yang dia tak sedekah juga, kan? Ustaz Abil Liu sedekah rakam, ini nak menunjuk ni, tak ikhlas. Yang dia tak buat apa-apa juga. Jadi yang sufi mengajar tengok pada aib diri sebelum melihat kepada aib orang. Jadi dia perhatikan benda-benda tu. Aku buat benda ni betul tak kerana Allah. Contoh saya ambil ni, sebelum saya masuk cerita Muhammad bin Syaibani ni, nak uraikan dulu warak ni. Jadi contoh Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia perang. Dalam peperangan dia berjaya menjatuhkan lawannya. Lalu dia nak tetak dah lawan, nak bunuh dah, tiba-tiba kena ludah. Marah kali ini peribadi sifatnya. Kau dah ludah aku, kau tak kenal aku ni singa Allah. Dia kena ludah lah, marah. Tapi dia tak jadi bunuh, dia tinggalkan aja. Yang kawan nak kena bunuh tadi, dia terkejut, kenapa Tuan tak bunuh saya? Kata, tadi masa mula berperang, aku nak membunuh kamu tu kerana Allah. Aku berperang ni betul-betul kerana Allah, cari redha Allah. Tapi bila kau ludah aku dah jadi marah, sehingga timbul rasa memang nak bunuh kau tu sebab marah. Jadi kerana itu aku tinggalkan, aku tak nak buat benda ni kerana ia bukan lagi kerana Allah. Sudah masuk unsur pribadi. Itu warak. Imam Sayyidina Ali satu hari pernah, dia punya baju besi hilang, jatuh daripada tunggangan. Lalu didapati ada seorang ahli kitab pakai baju besi dia. Lalu dia tahu, ni baju besi saya ni. Lalu ahli kitab dia, mana bukti dia wahai Amirul Mukminin, mana bukti dia? Ini memang saya punya. Kita kena jumpa hakim. Akhirnya berjumpalah dengan Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih ni memang terkenal seorang qadhi yang adil lah. Jadi bila bawa kes ni depan Qadhi Shuraih, soalan pertama ditanyakan kepada Sayyidina Ali, Ainal bayyinatu ya Amirul Mukminin? Mana dia bukti wahai Amirul Mukminin? Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib kata, minta maaf lah, hamba tak ada bukti. Saya tak ada bukti. Kalau gitu tak ada kes.
maknanya barang ini adalah milik ahli kitab tu. Ya kan, dengan senyumnya Sayyidina Ali pun kata okey. Maknanya terima keputusan mahkamah. Sebenarnya memang betul baju tu baju Sayyidina Ali. Memang jatuh pada tunggangan dan diambil oleh ahli kitab tu. Bila ahli kitab ni melihat keadilan pemerintah Islam ni tadi, dan hakim tadi ni, qadhi ni tadi, dia terbuka hati dia kepada Islam. Akhirnya dia jumpa dengan Sayyidina Ali, mengaku memang betul ni sebenarnya baju besi tuan, tapi saya ambil, saya nampak jatuh tunggang, saya ambil, saya menipu je tadi tu, tapi saya melihat tadi hukum Islam yang adil, maka saya hati terbuka untuk terima Islam. Dia masuk Islam dan akhirnya baju besi itu dihadiahkan saja kepada beliau. Jadi sikap Sayyidina Ali tadi tak nak terima benda tadi tu walaupun dia punya, sedangkan dia tak boleh datangkan bukti bahawa barang tu betul-betul dia punya, itu disebut sebagai salah satu daripada sifat wara'. Jadi wara'. Contoh lain sifat wara' ni, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang wanita tu datang berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia pun meminta fatwa. Dia kata, wahai imam, saya ni bekerja sebagai tukang jahit. Saya orang miskin, mana bekerja ambil upah menjahit pakaian. Pada satu ketika di malam hari, tiba-tiba ada segerombolan pasukan tentera yang berkhemah tidak jauh daripada tempat tinggal saya. Sehingga mereka memasang jamong, obor api lah, sehingga menerangi cahaya tu masuk ke dalam rumah, sehingga saya boleh nak menjahit pakaian dengan cahaya tersebut, makna terangnya cerah. Jadi dia tanya pada Imam Ahmad, wahai imam, boleh tak kalau saya ambil hasil daripada jahitan pakaian yang saya guna daripada cahaya yang terang daripada tentera tadi tu? Imam Ahmad dia tak terus jawab. Dia tanya dulu, kamu ni siapa wahai ibu? Dia kata, saya adalah saudara perempuannya Bishrul Hafi. Bishrul Hafi ni seorang ahli sufi yang terkenal. Bishrul Hafi, dia ni adik-beradik perempuan kepada Bishrul Hafi. Jadi rupanya wanita ni sudah terdirik dengan sifat wara' melalui abang dia, sehingga dia begitu berhati-hati. Lalu Imam Ahmad kata, bagi puan saya fatwakan tak boleh. Macam tu, sebab ni dah dia punya level. Macam Saidina Umar bin Abdul Aziz bila nak menjumpa anak dia datang malam hari nak berbincang, wahai ayah, saya nak bincang satu masalah. Tentang apa? Masalah keluarga. Dia sedang buat kerja waktu tu, dia pun padamkan lampu, lalu bergelap. Kata, kenapa kita bincang dalam gelap? Tadi tu saya bekerja menggunakan duit pelita yang menggunakan minyak hasil duit kerajaan. Sekarang kita nak bincang bab keluarga, maka dia pasanglah lampu yang lain guna minyak duit keluarga. Begitu berhati-hati. Ini dia sifat wara'. Dan ini sifat yang sudah semakin hilang daripada hati kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Tapi kita bila bercerita benda ni supaya kita dapat balik semangat tu. Lalu saya nak cerita tadi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi. Orang minta dia tulis kitab tentang wara'. Maka Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun dia karang kitab berkaitan dengan jual beli, yang zahirnya nampak seperti tak ada kaitan dengan wara'. Lalu bila ditunjukkan kitab tu kepada si fulan tadi, ini dia kitab. Dia tengok, ini kitab jual beli, bukan kitab topik wara'. Tapi apa jawab Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Dia kata, kalaulah kita tahu hukum halal haram berkaitan dengan pendapatan kita, berkaitan dengan jual beli kita, halal haram dalam urusan hidup kita, maka insya-Allah kita dapat menghindarkan diri daripada perkara-perkara syubhat, apatah lagi yang haram. Maka pada ketika itu dapatlah kita bersifat dengan sifat wara'.
Kenapa bab rezeki halal ni penting? Sebab Islam ni dia cerita halal haram. Islam ni dia cerita halal haram. Bila halal haram ada dosa pahala. Bila ada dosa pahala makna ada neraka, ada syurga. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Minta Allah Taala ampunkan kita, setiap darah, setiap tubuh, setiap daging yang tumbuh pada badan kita ini daripada hasil yang haram, waliyazbillah, minta Allah Taala ampunkan kita, maka api neraka adalah lebih layak untuk dirinya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ni terkenal sebagai seorang yang sangat mustajab doa. Dia minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku supaya mustajab doa. Tapi pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, jagalah makanan kamu. Jagalah makanan kamu. Makanan ni maksudnya bukan saja makan yang secara ainnya tu, mengelak daripada perkara yang memang ainnya tu haram, seperti khinzir ke bangkai ke tu, memang ainnya tu dah haram. Tapi kalau kita makan daripada benda yang ainnya halal tapi dengan duit yang haram, tetap haram juga. Tetap haram juga. Contohnya dia rasuah. Dengan duit rasuah tu dia beli ayam. Ayam organik yang baca Quran 24 jam sehari. Sebab memang ada kan setengah-setengah pengusaha ayam ni lately ni, dia buat program kandang reban ayam besar, siap pasang ayat Quran 24 jam sehari. Yang dia ni tak tahulah 24 jam tu baca Quran ke tidak. Tapi ayam tu 24 jam harilah duk dengar Quran tu. Dia beli ayam tu organik lagi, baca Quran 24 jam sehari dengan duit rasuah. Sembelih pastikan, siap pesan pisau tu tajam, ihsan kepada binatang, ngadap kiblat baca. Tapi duit rasuah. Berubahlah dia jadi benda haram. Asal tak ambil saja ayam tu, bakar terus, tak payah sembelih. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW tentang seorang, gambaran Nabi itu ada seorang yang dalam keadaan kusut masai. Rambutnya tu berdebu, pakaiannya berdebu, berguling-guling di pasir. Mana dalam keadaan musafir. Yang kita tahu musafir ni doanya mustajab. Kalau kawan kita musafir, kita minta dia doakan. Selama dia musafir tu memang ke tempat yang syar'i. Kalau dia musafir ke danau, untuk tujuan yang dah apa-apa, tu tak payahlah minta doa, takut turun bala pula. Jadi ni musafir memang tujuan baik. Kita minta dia doa. Jadi dia macam itulah orang tu, kusut masai rambutnya, pakaian penuh debu, kemudian berguling-guling di pasir berdoa, ya Rab, Tuhanku. Tapi Nabi kata apa? Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabulah. Sedangkan makanannya tu haram, minumannya haram, apalagi pakaian yang dipakainya juga haram. Dia menyuap dirinya tu daripada hasil-hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana hendak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa kita disebutkan Imam Ghazali kat sini, kenapa dia letakkan perbincangan tentang mencari rezeki yang halal sebagai satu perkara penting dalam perjalanan kita menuju Allah SWT. Kerana apa? Sebelum kita tamatkan, disebutkan di sini dalam hadis Nabi SAW, mencari rezeki yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim setelah kewajipan lainnya. Jadi jangan pandang remeh tentang hal ini. Maknanya dia jadi fardu ain. Maknanya setelah daripada kewajipan beriman dan kewajipan solat. Kemudian siapa sahaja makan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan memberikan cahaya ke dalam hatinya dan akan mengalir sumber-sumber hikmah dari hati ke lidahnya. Nak anak-anak kita bijak, contohnya pandai, nak barokah dalam hidup, maka bermulalah daripada yang halal. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Allah akan membuatnya zuhud terhadap
dunia. Siapa yang 40 hari membiasakan diri dengan makan yang halal. Bukan 40 hari aja, lepas 40 masuk yang haram pula. Tak. Tapi memastikan sentiasa dengan yang halal, maka Allah Ta'ala akan jadikan hatinya tidak mencintai dunia. Dia boleh jadi orang yang berada, orang yang senang, orang yang berharta, tapi hati tidak cinta pada harta, tidak cinta pada kuasa, tak cinta pada dunia. Sebalik menggunakan harta, kuasa dunia dia untuk manfaat agama dan umat. Nak jadi macam tu. Jadi semuanya akhirnya bermula daripada sumber pendapatan kita. Allah Ta'ala mengutuskan, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat di Baitul Maqdis, di mana dia berseru pada tiap-tiap malam, siapa yang makan makanan yang haram maka tidak akan pernah diterima darinya penukar maupun tebusan. Tak ada ganti, tak ada tebusan yang boleh mengganti dan menebuskan dia daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-samalah kita memperhatikan, pesan untuk diri saya sendiri, memperhatikan makanan kita, pendapatan kita, pekerjaan kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita kena ingat untuk anak isteri kita, untuk anak isteri kita, untuk keturunan kita. Semoga yang tumbuh daripada tubuh badan kita ini adalah daripada perkara-perkara yang halal, dan kita mohon perlindungan dan keampunan Allah daripada perkara-perkara yang haram. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.